Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan, lapangan masa untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis yang penuh dengan kemanfaatan, majlis yang akan memberikan kita petunjuk dan hidayah, majlis yang akan memberikan kita kebaikan dalam petunjuk dan hidayah itu agar kita beramal. Dan mudah-mudahan dengan adanya amalan-amalan daripada ilmu yang tepat ini, mudah-mudahan Allah terima amalan kita di hari yang tidak ada lagi amalan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih lagi dalam bab yang dikatakan bab yang ke-13, bab bayanin kasrati turqul khair. Bab yang menceritakan banyaknya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang boleh kita manfaatkan dengan cara menuntut ilmu. Bab yang mana ianya datang dengan belajar. Ilmu yang bermanfaat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Al-ilmu la ya'ti walakin yu'ta. Ilmu itu tidak datang kepada kita, tetapi ia didatangi. Jadi oleh kerana itu, kesusahan menuntut ilmu itu ada. Kesungguhan kita menuntut ilmu itu akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha datang untuk menuntut ilmu, Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga. Menunjukkan betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita duduk ni, ingat senang nak menuntut ilmu, Allah tak bagi ruang setengah orang tu. Allah bagi ruang kepada kita, maka alhamdulillah fabihi wa ni'mah, merupakan nikmat yang besar kita dapat. Ya, belajar elok-elok. Ya, kita menuntut ilmu dengan cara yang betul. Bukan kita menuntut ilmu pergi sentuh anjing lalu berbicara pada orang ramai, okey saya sentuh anjing, masya-Allah, kan. Kenapa jadi begitu masyarakat kita? Kenapa nak dijadikan anjing tu duduk ke dalam rumah yang menyebabkan kita hilang setiap hari satu qirat ke? Ataupun nak mengangkat anjing tu sama tahap macam mana orang kafir mengangkat anjing, yang menyebabkan sampai kilang aiskrim anjing di Perancis dibuat. Nak menceritakan, ya, oh benda ni khilaf. Okey, kalau kita membahaskan ulama-ulama menkhilafkan anjing pun tak pegang anjing. Dia kata anjing tu tak, misalan dia mengatakan anjing tu tak najis, dia sendiri tak pegang anjing, tak peluk anjing, tepuk-tepuk macam baby, tak ada. Masyarakat kita ni tu, bila kita kata jahil marah, suruh datang tak nak belajar. Lepas tu ajar anak-anak pada pegang anjing, sentuh anjing. Apa salahnya ajar anak-anak sentuhan pada ibu yang tersayang? Ajar dia, didik macam mana kita nak sayangkan ibu tu cara betul. Alangkah cantik. Poin tu memang akan dapat pahala. Memang akan dapat pahala. Dia ajar didik anak-anak kita sentuh ibu dengan cara yang betul. Ni tak ada. Kita tak ajar. Kita terus ajar dalam bab-bab yang begini. Akhirnya anak kita pun jadi tunggal langgang. Sayang, ya, masyarakat kita mudah sangat. Bila saya kata di sini bermulanya, ya, bukannya bermulanya sebuah kisah, kan, tetapi di sinilah di antara bermulanya ajaran-ajaran sesat akan berkembang atas nama Islam. Ya, kita tak nafikan benda itu khilaf, tetapi cara kenapa di suasana kita, masyarakat kita yang menolak benda-benda yang begini, kena raikan. Kalau kita menyaksikan khilaf tu, ya, kalau ulama-ulama yang mengatakan khilaf pun tak buat, macam mana kita buat? Oh, kita beria sangat. Banyak benda lain yang perlu dibuat. Ya Allah, banyak kerja amal lagi yang perlu dibuat. Pening kepala. Pagi-pagi dah pening kepala. Tak, kita melihatkan masyarakat kita terlampau sangat.
Banyak kerja baik yang perlu kita lakukan. Betul, memang kita akan melayan semua makhluk-makhluk Allah tu sama. Tetapi janganlah ianya menyebabkan kita buat begitu sekali, ya, yang apa tujuan dia wallahu alam. Tetapi alhamdulillah ada beberapa orang profesor dan ustaz sedang memperdebatkan persoalan ini, ya. Wallahu alam. Baik. Jadi kita tinggalkan benda-benda yang khilaf begitu. Alangkah cantik baik kita mengaji agama tu dah confirm dah, ya, dapat ilmu yang bermanfaat, ya, kita manfaatkan kepada anak-anak kita, ya, keluarga kita. Lepas tu kita jadikan ia sebagai asas kehidupan kita beragama, ya. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak tahu masalah sentuh anjing tu, tak jadi masalah sebenarnya, ya. Tetapi kalau tuan-tuan tak tahu betul tentang masalah ittiba'ur rasul, mengikut Rasulullah, masalah tauhid kita yang tak jelas-jelas ni, masyarakat kita menganut ajaran tauhid yang bermasalah, itu yang menjadi bala yang perlu kita terangkan kepada masyarakat, ya. Saya terkejut bila saya tengok tu, ya, dalam satu klip video, ya, Nun di barat sana, di Amerika, memperkenalkan, dia tak sentuh anjing, mungkin dah terbiasa, tapi sentuhan purdah, ya, dia ajak orang, ya, pakai jilbab kan, dia perkenalkan tu. Terbalik pula di negara kita begini. Negara sana memperkenal, mari orang kafir tu pun datang, Masya Allah, cuba sampai menangis dia pakai purdah, ya. Terkejut kita, ya. Dia rasa macam ada protection, dia kata, dalam diri dia, ya, orang dia tak rasa malu, dia kata. Terbalik pula kita kat sini, lain pula kita suruh orang pegang. Inilah masalah masyarakat kita. Baik-baik, tuan-tuan dan perempuan, ini satu masalah yang bukan boleh dipandang ringan. Ada unsur-unsur yang tak kena kita. Ya, Dr. Fadlan kata qaulul batil wa muraduhu batil. Dia buat ulasan tu, perkataan yang tak betul atas tujuan yang tak betul. Dia macam Saidina Ali tentang Khawarij, perkataan betul tapi tujuan dia tak betul. Ada udang sebalik batu. Ini dah jelas perbuatan, cara perkataan tak betul, dan ada benda yang tak betul. Tapi dikatakan ustaz yang beri talk tu, dia menceritakan, wallahualam, siapa yang menyaksikan mungkin boleh bagi pandangan. Dia kata dia bagi talk tu bukan di tempat yang mereka lakukan tu. Jadi bila dia bercakap tu, bukan suasana yang ada pada yang orang tangkap gambar ni. Tempat tu tempat lain, dia kata. Tapi dia berucap, ialah dia berucap pada suasana yang lain, dia kata. Wallahualam. Ala kulli hal, kita katakan benda-benda yang macam itu seharusnya tidak boleh dijadikan isu disebarkan. Auzubillah. Dekat ni sini je kan, Wan Utama kan? Ha. Enggak, kok tengok juga kok ibu-ibu ada. Tak ada. Nasib baik tak ada. Kalau ada kena. Baik. Hadis yang berikutnya. Ats-tsalitsah asyar anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a 'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayhi bi'ainayhi ma'al ma' aw ma'al akhiril qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'al akhir qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'al akhir qatril ma' hatta yakhruju naqiyan min adh-dhunub. Rawahu Muslim. Di mana hadis ini membicarakan satu perkara yang boleh menghilangkan dosa-dosa kita dengan begitu cepat. Dan galakan-galakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada kita. Ingat, apa yang Rasulullah arahkan semuanya baik, untuk kebaikan kita pada hari yang tidak ada lagi amalan-amalan kita, untuk kebaikan kehidupan nun di akhirat sana. Ibu-ibu, kehidupan kita makin lama makin singkat. Mungkin di kalangan kita masih lagi dikatakan 40 ke bawah, tetapi tak nafikan ada 40 ke atas. Ingat, bila kita 40 ke atas, umur kita orang kata panjang. Ya, panjang umur dan hakikatnya sudah dekat kematian. Tu kaedah dia. Makin panjang umur kita, makin dekat kematian. Dan jangan biarkan dengan dekatnya ataupun makin lama makin singkat umur kita tu, kita lakukan amalan-amalan yang tidak berfaedah. Cuba kita lakukan apa juga poin-poin kebajikan, nampak baik, kita cuba beramal. Untuk kita mengetahui bahawa kehidupan di sana itu memang itulah tujuan dan hadaf kita. Saya berani kata wallahu alam 40 ke atas adalah umur yang memikirkan tentang kematian.
Banyak, kadang-kadang dia akan teringat mati. Kadang-kadang sekejap lagi ke ataupun teringat mati. Itu memang kaedah dia. Wallahualam. Kau ibu-ibu tak ingat, wallahualam. Ya, kita ada kerasa. Kak Sabah ada. Tengah-tengah jahit tu teringat je. Tapi terjahit tangan tak? Tak, alhamdulillah. Memang teringat. Allah dah jadikan seolah-olah 40 tahun ke atas sebagai satu peringatan. Tu pasal bila kita tengok sahabat-sahabat kita yang dulunya loklak, tapi Allah bagi petunjuk dalam usia 40, kenapa dia terasa lain. Ya, saya bergembira dalam bab itu. Allah panjangkan umur sahabat-sahabat mau kembali kepada agama kita ni. Alhamdulillah. Ini merupakan rahmat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan rahmat kepada kita, yang mana Allah bagi petunjuk di saat-saat usia yang begini. Berapa ramai yang Allah biarkan lagi. Allah bagi petunjuk tapi dia buat tak tahu je petunjuk tersebut. Sayang. Jadi di sini hadis ini akan menceritakan amalan-amalan yang terbaik pada kita untuk kita dapat dengan begitu mudah. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, jika seorang Muslim atau mukmin itu berwuduk dengan maka ia membasuh mukanya, keluarlah setiap dosa yang dilihat oleh kedua mata bersama dengan air yang dia ambilnya itu, atau persamaan dengan titisan air yang terakhir. Di dalam hadis ini menceritakan tentang kelebihan berwuduk yang boleh menghilangkan dosa-dosa kita, dengan syarat wuduk yang kita ambil itu mestilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dia adalah sumber inspirasi kita, contoh kita yang terbaik. Allah mengajar kepada Rasulullah melalui Jibril, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Tak boleh nak ambil wuduk suka hati kita. Oleh kerana itu sifat wuduk kena belajar juga, kalau kita nakkan dapat menghilangkan dosa-dosa kita dan pahala-pahala yang Allah janjikan. Kalau kita ambil wuduk, sifat wuduk yang tak mengikut Rasulullah, dikhawatiri ya, dia akan mengurangkan pahala ataupun mencacatkan siri wuduk kita. Bila suatu benda yang agak cacat dan kurang, apa? Kalau pada barang-barang yang jenama yang begitu hebat, dia akan rejected. Kita murahnya ashkosh bikosh ni kan, halnya benda tu dah reject. Kita tak nampak, mula cari-cari tak mana yang menyebabkan dia reject. Ya, kadang-kadang benda tu kecil sahaja. Nak menunjukkan kepada kita amalan yang Rasulullah jaminkan ini ialah berkualiti, maka kita kena ikut kualiti ya, piawaian yang Rasulullah tetapkan. Ikut. Okey. Maka disitulah akan dapatnya ganjaran-ganjaran pahala yang disebut. Itu pasal Rasulullah SAW sentiasa berwuduk. Ya. Batal je dia terus berwuduk, kerana dia suka dalam mengingati Allah, dia sentiasa berwuduk dan menunjukkan diri Rasulullah itu semua dalam mengingati Allah. Dan digalakkan melalui hadis yang lain, di antara kebaikan ialah orang yang berwuduk hanya dimiliki oleh orang mukmin sahaja, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ialah kita pun begitu, kadang-kadang nak solat itu dah ada wuduk dah, lepas tu solat lagi, wuduk lagi kan, menunjukkan kita sentiasa berwuduk. Dan kelebihan-kelebihan berwuduk, banyak kelebihannya, diiringi dengan doa-doa lepas wuduk. Apa ada? Apa kelebihan dia? Tak apa, tak ingatlah tu ya? Tak apa, saya ingatkan. Cantik tu. Maksudnya, orang yang mengambil wuduk, ibu, tuan-tuan dan perempuan, jangan biarkan kita terlepas poin-poin yang begitu banyak. Siapa yang mengambil wuduk dan baca doa, doa apa? Allahumma barik lana ke? Itu doa makan yang dhaif hadisnya. Okey. Yang mana? Ya, kita mengucapkan doa wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu satu bab. Lepas tu ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Okey, had situ yang sahihnya. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin dhaif. Okey, had situ sahihnya. Maka Rasulullah kata apa? Barang siapa yang baca doa selepas wuduk tu, maka dia boleh masuk ke dalam syurga di mana-mana pintu 8 syurga yang dia kehendaki. Subhanallah. Ya. Maksudnya kita terpilih untuk memilih mana-mana pintu syurga yang kita kehendaki. Besar arti doa tu. Jangan biarkan. Ya, jangan biarkan. Kelebihan berwuduk. Lepas tu ada solat sunat wuduk pula.
yang menyebabkan Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa yang menyebabkan kamu boleh mendahului menuju ke syurga, ke pintu syurga? Apa dia? Dia mengatakan, aku tak ingat, aku tak tahu satu amalan yang aku begitu maintain dan ambil berat, melainkan satu sahaja ya Rasulullah, yang mana lepas je aku mengambil wuduk, aku melakukan solat paling kurang 2 rakaat selepas wuduk. Subhanallah, besar pahalanya. Tuan-tuan dan perempuan, bila isyarat ini disampaikan kepada kita, beramal. Beramal. Cuba. Tak banyak sedikit kita cuba. Ya, kalau tak larat solat berdiri, ya, sakit lutut, solat duduk. Tak larat solat duduk, solat dah baring tu biasanya hampir dah. Ya. Okey, nak menceritakan betapa pentingnya. Baik, kita saksikan ini di antara perkara-perkara yang perlu kita tahu sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 kalau tak salah, Allah mengatakan, wahai orang yang beriman. Jom buka surah Al-Maidah. Ayat ke-6, surah yang ke-5, juzuk ke-6. Ke-6. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka hendaklah kamu membasuh muka kamu. Tuan-tuan dan perempuan, siapa yang akan mentafsir Al-Quran ini? Rasulullah. Dengan arti kata lain, Rasulullah mentafsirkan apakah yang dimaksudkan membasuh muka. Bukan kita yang mentafsirkan, bukan ulama-ulama juga mentafsirkan. Rasulullah didahulukan, kemudian barulah datang qaul-qaul ulama. Namun apa-apa Rasulullah dahulukan. Yang mana dikatakan faghsilu wujuhakum, basuhkanlah muka kamu. Yang diriwayatkan dalam hadis yang lain, di antaranya hadis Ali, hadis Utsman, Abu Hurairah, sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dinafikan bermula dengan niat. Kemudian samillah, dengan mengucapkan bismillah. Lepas tu Rasulullah mengisyaratkan membasuh kedua tangannya. Ya. Dah habis basuh kedua tangannya, lalu dimasukkan dalam ayat ini, faghsilu wujuhakum. Rasulullah basuh apa? Membuih muka pula dulu. Dia berkumur-kumur. Ya, lepas tu dia masukkan air ke dalam hidung dan ditolakkan dengan tangan kiri. Begitu cara sifat wuduk Rasulullah. Mengisyaratkan kepada kita, hidung dan dalam mulut termasuk kategori muka. Subhanallah. Saya bila lihat penafsiran begitu terperinci. Rasulullah buat kerana dia menafsirkan maksud faghsilu wujuhakum, muka itu adalah hidung dan mulut. Itu termasuk muka. Jadi kita kena berlatih cara dia masukkan air dalam mulut, ambil tangan kanan, tolak, lepas tu dia sisa tu dia tolak ke dalam hidung. Ya, Kak sabar. Berapa ramai orang lemah di atas darat kerana silap tarik. Lemah. Ya, permulaan memang begitu. Ya, lama-lama tak lemah dah. Ya. Baik, masukkan sedikit, lepas tu tarik dengan tangan kiri. Kemudian barulah dia basuh muka yang dikatakan dari nasiyah ini. Ya, penghujung rambut kita ni dia tarik kat sini sampai bawah dagu. Ya, bawah dagu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lepas tu dia basuh tangan sampai ke siku, ilal marafiq. Nampak ya, kita kena faham ayat Quran ni. Dia antara wuduk dengan tayamum Allah terperincikan. Maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu, ya, sampai ke siku. Lepas tu orang kata basuh di sini sampai ke siku. Ada yang kata basuh di atas sampai ke bawah. Dua-dua boleh. Ada perbahasan ulama dalam bab tu, hadis pun ada, asar pun ada. Boleh belaka. Okey. Wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum.
sapukan kepala kamu. Maka di situlah datang menyapu kepala. Cuma kaedah bagaimana? Biasa kita touch saja. Touch and go. Okey. Sapukan kepala kita, kaedah dia ambil air tu, dia tarikkan ke belakang dan ke depan. Lepas tu dengan air yang ada di tangan disapukan telinga. Mengikut hadis yang diriwayatkan yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-uzunani minar ra's. Dua telinga itu termasuk dalam kepala. Maksudnya telinga pun kena sapu. Okey? Habis dah. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan hendaklah dia membasuh kaki dia sampai ke buku lali, atas buku lali. Okey, itu sifat wuduk Rasulullah. Simple. Ya, bila ayat tu mengatakan basuhlah tangan hingga ke siku, ya. Cuba tengok ayat bawah tu juga, ya, kita baca ni. Okey, dengar ya, saya baca. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey, tengok ya. Bila kamu tengok, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nampak ya? Jumpa tak terjemahan dia? Sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan tanah. Okey? Aidiakum, dia sebut juga aidikum ataupun aidiakum. Sapulah tangan kamu dengan tanah. Dia tak sebut aidiakum ilal marafiq. Sapulah muka kamu dan tangan kamu. Hak tu je dia sebut. Dia tak sebut sapulah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Tak ada. Macam ayat tadi, basuh dia cerita sampai ke siku. Ingat ya, bila Allah terang tu kena teliti elok-elok. Maksudnya ada perbezaan cara berwuduk dan bertayamum. Kita tak boleh samakan wuduk dan tayamum. Kenapa? Kerana memang hukumnya berbeza. Ada orang tu dia nak buatkan, ya, cara berwuduk tu macam cara tayamum tu macam cara berwuduk. Bila nak buat tayamum macam berwuduk, buatlah cara wuduk betul. Ambil air tu, ambil pasir tu, pergi kumur-kumur yang pasir. Tak pula. Tapi bila dia sapu muka, okey, sapu tangan yang jadi masalah. Allah tak sebut sehingga siku, tapi dia buat sehingga siku. Oh, silat tu. Tarik. Okay. Tak. Kalau mengikut ayat ini dalam penafsiran ulama-ulama yang betul dalam menafsirannya seperti Ibnu Abbas dan yang lain-lain, ada pun menyapu tangan. Bagaimana? Mana hak tangan? Macam mana kita tahu hak tangan sini? Kan? Dalam Quran mengatakan wasariqu wasariqatun faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, ya, maka dipotong tangannya. Dan Rasulullah potong tangannya ke sini, kan? Maka itulah menunjukkan tayamum hak tangan sahaja. Okey, sapu muka. Dah. Habis. Senangnya. Baik. Okey, sekarang kita masuk. Maka membasuhlah muka. Jika seorang Muslim atau mukmin itu berwuduk, maka dia membasuh mukanya. Keluarlah setiap dosa dilihat oleh kedua matanya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Kita basuh muka, menitik air, habis semua tu, dosa keluar daripada mata-mata kita. Ya, apa juga dosa-dosa yang pernah kita lakukan berbentuk dosa kecil, insya-Allah Allah ampunkan. Tak payah kita, setengah orang kata kalau berwuduk bila basuh muka niatkan, ya Allah dapatlah mukaku begini, begini, begini. Ya, mataku dapat melihatmu apa semua. Tak perlu. Kerana dalil tidak pernah menceritakan bila seorang basuh muka niat begitu. Bila basuh tangan, ya Allah jadikan tangan aku dapat mengambil kitab tangan kanan. Lepas tu basuh tangan kiri. Ya, itu semua perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi memadai kita ambil wuduk, sifat wuduk Rasulullah, dia akan datang benda ni. Dosa, semua dosa di muka kita atau di mata kita akan hilang. Alhamdulillah. Baik, kemudian
Jika membasuh kedua tangan, maka keluarlah setiap dosa yang dibuat dengan kedua tangannya bersamaan dengan air, sehingga titisan air yang terakhir kita basuh, ya, habis. Alhamdulillah, hilang dosa-dosa kita. Kalau kita memukul orang ke, nampak orang ke, itu lain ceritalah, ya. Tapi buat benda-benda yang tak baik, WhatsApp tak baik tu kan, dia kena. Kemudian jika membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersamaan dengan air-air ataupun titisan air terakhir, sehinggalah dia keluar dalam keadaan bersih dari semua dosa. Masya Allah, ya, habis dosa. Ambil uduk je, habis dosa-dosa kecil. Tu pasal orang yang beruduk hatinya bersih, orang tu bersih sebenarnya. Habis dosa dia, dosa kecil. Oleh kerana tu kena ambil cara sifat uduk Rasulullah SAW. Bila tak ada dosa, itu di antara sifat ahli syurga. Kita tambah pula dengan doa-doa, kita tambah pula dengan solat, ya, solat wuduk, maka besar lagi bertingkat-tingkat ganjaran pahala yang kita dapat. Tapi syarat berwuduk cara Rasulullah. Berwuduk bukan cara Rasulullah, ditambahkan setengah orang dia tambah, lepas sapu muka, sapu kepala, sapu telinga, dia sapu tengkuk. Ya, dia sapu tengkuk. Ada tak ada ini? Ibu-ibu tak tahu ya. Dia sapu tengkuk. Tak tahu apa dia niat, saya tak tahu. Dulu pasal saya kecil-kecil buat juga. Kan kita tak tahu kan. Lepas tu habis tu asyhadu alla ilaha illallah, tunjuk ke langit, ya, bagai-bagai khurafat masyarakat kita yang ambil dalil daripada hadis yang tidak sahih. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi siapa yang nak sentiasa dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa, tak menjadi masalah dia sentiasa dalam berwuduk, ambil wuduk, tak semestinya menunggu waktu solat. Penjelasan dari hadis ini dapat kita ketahui bahawa seorang Muslim apabila berwuduk, maka ia sudah membersihkan sebahagian anggota tubuhnya, kerana ia sudah membasuh wajahnya, kedua tangannya dan kedua kakinya, dan mengusap kepalanya, dan merupakan membersih secara lahir. Seorang Muslim pun harus bisa membersihkan secara batin untuk anggota tubuhnya, kerana ia membasuh wajah ketika wuduk, maka keluarlah dosa dari kedua matanya. Apabila basuh kedua tangan, keluarlah dosa dari kedua tangannya. Dan apabila basuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa dari kedua kakinya, sehingga ia menjadi suci dan dosa secara lahir dan batin. Jadi kita memahami dalam bab ini, ya, bila kita berwuduk, dia akan menjadikan kita di antara orang-orang yang bersih di sisi Allah. Maka jaga adab-adab kita, akhlak-akhlak kita, ya. Nampak ini dah tentu dapat poin. Ibu kan dapat poin tak? Dapat besar pahala berbandingkan kita menyentuh anjing, kan? Ar-rabi' ashar anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, solat 5 waktu, yakni tiap-tiap waktu tu, antara Jumaat satu ke Jumaat yang berikutnya, dan puasa bulan Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, menjadi penghapusan dosa antara jarak keduanya itu. Masya Allah, ya. Kita dari solat ke solat tu penghapusan dosa. Bila masuk je solat, kita solat, hapus dosa kita. Masya Allah, 5 kali sehari semalam penghapusan dosa. Saya ingatkan, Allah telah bagikan kita banyak benda-benda ni, ya, amalan-amalan kita, tapi tak tahu banyak mana. Jangan rosakkan amalan kita, jangan batalkan amalan kita. Saya ulangkan banyak kali disebabkan perkara ni penting. Ramai orang yang beramal tapi tak tahu amalan dia terbatal, ya. Ada mula nak simpan anjing, lepas ni kita akan tengok hilang satu kirat, ya. Amalan dia entah berapa karat je, bukan kirat, kan. Jangan batalkan amalan kita. Pertama, dengan melakukan syirik kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar, dia akan terbatal siapa yang melakukan syirik. Yang kedua, jangan mengumpat dan mencela, memperkatakan hal peribadi manusia. Ingat ya ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, ambil kaedah ni. Habis rugi amalan yang kita buat, dah nak mati dah kita ni, tapi kita batalkan dengan perkara tersebut, sayang. Lepas tu kita nampak bela anjing,
ya, akan menghilangkan satu karat pula, apa, satu qirat tiap-tiap hari kalau tanpa sebab. Jadi itu dia, penting sangat-sangat. Ustaz, kita boleh bela anjing dengan Boleh bela anjing tu dengan syarat anjing memburu, jaga tanaman, jaga jaga tanaman, jaga ladang, jaga kambing, jaga rumah. jaga rumah tak boleh Ustaz. Jaga jangan letak dalam rumah. Dia tengok keadaan jika diperlukan, bukan dalam rumah. Jangan letak anjing dalam rumah yang jadi masalah tu. Kalau dalam kawasan rumah, Kita nampak ada kelonggaran sedikit, tapi dengan syarat untuk kegunaan tu je lah, penjagaan, ya, keselamatan. Tapi saya tengok seorang hamba Allah tu, dia Cina kan, dia duduk, anjing dia besar, masya-Allah, tabarakallah. Kadang-kadang takut kita ingat dia boleh lepas pagar melompat kan. 2 ekor dia blur, nampak kita dia menyalak semacam. Tiba-tiba satu hari pencuri masuk rumah kan. Tak menyalak tak apa. Sampai keluar surat khabar kan. Agak kelakar pula saya. Kita pun geram juga, marah juga kat anjing tu. Tapi sudahnya pencuri masuk, padan. Tak baik ustaz ni pada muka pula kan. Tak, orang selalu bertawakal begitu kan, bentuknya pada binatang-binatang tanpa bertawakal kepada Allah. Ya, orang miskin kat kampung tu, ya, kadang-kadang pintu tu jentik, pum, tumbang. Pencuri tak masuk. Yalah, tak ada apa nak diambil je. Alhamdulillah kan. Simple je. Tapi nak menceritakan begitu. Baik. Jadi dalam bab ini, salawat sembahyang kita ni penghapusan dosa dan diikuti dengan Jumaah ke Jumaah. Yakni orang yang sentiasa, bagi kaum lelaki terutamanya, ya, dia mendapat pahala di situ begitu besar. Dan begitu juga Ramadan ke Ramadan, penuh dengan dosa-dosa kecil kita pada tahun-tahun yang lepas, ya, akhirnya Allah hapuskan, insya-Allah. Ya, agak penting dalam bab ini, ya, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat yang mana Allah menjanjikan penghapusan dosa. Dalam hadis yang lain pula, ya, umrah ke umrah, penghapusan dosa, ya, dan haji menjanjikan syurga. Okey. Apabila seseorang itu penghapusan dosa-dosa antara jarak keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia tak buat dosa-dosa besar. Ya, mudah-mudahan Allah peliharalah kita. Amin. Ya, pasal kadang-kadang kita takut, kita tak sedar kita melakukan dosa-dosa besar. Nak tahu dosa-dosa besar, buka kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Ya, telah menjelaskan beberapa dosa-dosa besar yang perlu kita hindari. Tapi saya mengatakan dosa-dosa besar yang agak sukar kita hindari adalah bermula daripada lidah kita. Tu yang agak sukar. Yang lain insya-Allah saya rasa kita boleh lawan. Tetapi tentang lidah ni, ya, kecuali kalau orang tu jenis pendiam. Satu, pembisu. Satu, ya, kalau ada bisu nak cakap apa? Tapi jangan main, bisu pun mengumpat dengan tangan tu. Bomboi sedap je dia mengumpat orang, kita tak tahu. Ya, lantak dia tangan lah pula jadi saksi. Okey, baik. Dari hadis ini kita dapat mengetahui, ya, bahawa solat 5 waktu dapat menghapuskan dosa kecuali dosa-dosa besar. Begitu pula antara solat Jumaat sampai Jumaat selanjutnya. Demikian juga puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Dan begitulah setiap dosa besar bisa dihilangkan dengan taubat secara khusus. Dosa besar hilang dengan taubat secara khusus. Dan dosa berkaitan dengan orang pun begitu secara khusus. Ya. Yang lain-lain dia terhapus dengan cara begitu amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, berat ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, berat, ya. Berat dalam bab dosa besar ni. Saya katakan dosa dengan orang ni berat. Cubalah, kita cuba sama-sama elakkan. Ya, kena paksa diri kita bila nak bicara bab orang lain, hati-hati. Jangan bicara melainkan kebaikan sahaja. Walaupun orang tu berbeza pandangan dengan kita, berbeza politik dengan kita, ya, berbeza apa juga perbezaan yang berlaku di kalangan manusia, maka jangan kita melampaui batas dalam membicara hal peribadi manusia. Apatah lagi seorang tu Muslim. Ya, baik. Jika belum bertaubat dari dosa besarnya, maka amalan soleh tidak bisa menghapuskannya. Wallahu alam. Ya, kalau dosa besar kita tak bertaubat, ya, amalan-amalan soleh belum tentu dapat melawan dosa-dosa besar ni. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya. Al-khamisu ashar.
anhu yani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kasratul khata' ila al-masajid wa intidharus salah ba'da as-salati fadhalikumur ribat. Rawahu Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan pada kamu suatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan serta mengangkat darajat? Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah nak bagi kita satu poin yang begitu besar, amalan-amalan yang simple, ringkas, tapi dia boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Satu. Dan kedua, mengangkat darajat kita. Darajat yang Rasulullah maksudkan ini bila sebut darajat, pangkat, kedudukan, sehingga kan di kalangan ulama mengatakan kedudukan yang dikatakan darajat itu jaraknya antara langit dengan bumi. Tinggi darajat. Pasal makin lama kita banyak sujud, baik kasratul sujud, dia akan mengangkat darajat kita. Sedangkan kepala kita di bumi ini bawah, tapi dia angkat darajat kita. Okey. Jadi di sini kita katakan nak Allah menghapuskan dosa kita, satu. Dan kita nak ditinggikan darajat kita. Hai, kalau lah orang bagi kat kita ya pangkat, ya mak datin, mak datuk pula, pak datuk kan, rasa seronok kan, gah kan, betul tak? Ya, gah. Naik lagi pangkat, ya, Tan Sri, Puan Sri. Naik lagi pangkat, apa lagi pangkat, ya, Datuk Sri, apa lagi, semua dinaikkan pangkat. Kita suka, ya, tapi semuanya ke kubur lah kesudahannya. Tapi nak menceritakan bila Allah nak bagikan kita pangkat, satu pangkat yang besar, lagi kita suka. Ya, subhanallah. Saya bila tengok tu, saya agak tertarik dalam bab orang-orang yang nak mendapat pangkat diraja, kan? Pada raja tu nak dapat pangkat, cara dia menghadap raja tu saya suka sangat-sangat. Pasal apa? Orang boleh menghadap raja dengan keadaan bertertib kan, bersopan, dengan pakaiannya Masya Allah. Tiba-tiba kita nak menghadap raja kita pada tiap-tiap hari, subhanallah. Nak menghadap raja pukul berapa? Pukul 8, tepat, sharp. Ada kita nanti kejap minum teh, pukul 10 boleh datang kan. Tapi dengan Allah, Allah bagi kan peluang kan. Okey, masuk Zuhur pukul 1 kan. Kita sampai pukul 4 baru nak bertemu dengan Allah. Sayang, menghadap dengan raja kita Allah. Menghadap dengan raja kita, setengah masyarakat kita yang lelaki pakai kain je, ya, kadang pakai t-shirt, itu pun t-shirt ada berlubang, kena tembak kan. Nak menghadap dengan Tuhan, kamu buat macam tu. Ada pula yang jenis fahaman yang tak betul, aurat dia, aurat lelaki tu hanya lutut dengan pusat je. Menghadap Tuhan pun dengan lutut, tutup lutut dengan pusat je. Subhanallah. Kamu berhadapan dengan siapa, ya? Kita petikai kan, berhadapan dengan siapa? Tu pasal menghadap dengan raja, cara berjalan tu, ada dia berjalan dengan cewa. Hai raja. Kalau silap-silap macam pingat diletakkan situ, tercucuk aduh. Patik salah kan. Kena cakap macam tu kan, kalau ikut kaedah kan. Begitu juga kita dengan Allah. Beradab, cara kita melakukan solat mesti ikut cara Rasulullah, baru dia iktiraf. Kalau tak, ya Allah. Agak menarik dalam bab ini, ya, kalau kita saksikan. Jadi Allah menceritakan dalam bab ini, Rasulullah menceritakan dalam bab ini perkara-perkara yang boleh menghilangkan dosa-dosa dan mengangkat darajat-darajat kita. Maka sahabat nak tahu, pertama ialah menyempurnakan wuduk pada waktu yang tidak disukainya, ya. Ini dikaitkan dengan waktu tidak disukainya, tengah malam, satu, ataupun waktu sejuk sangat-sangat, ya, musim sejuk. Musim sejuk kadang-kadang memang, ya, letih sangat-sangat nak mengambil wuduk. Ya, nak pegang air pun rasa dah keras tu kat, ui, kan. Ini kan pula nak ambil wuduk. Siapa yang pernah duduk di tempat-tempat begitu tahulah, ya. Terutamanya kalau musim sejuk tu, ya, dia tak turun salji, tak turun, tapi sejuknya ya amat. Datang angin, zoom, subhanallah, rasa macam kena hirih, zik, 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 ya. Darah tu kalau tak pakai lotion apa semua naik,
Subhanallah ya. Nak menceritakan Rasulullah kata di sana ada tempat yang peruntukan yang paling baik ialah dengan mengambil wuduk di waktu orang tak suka. Dia akan menghapuskan dosa. Kemudian memperbanyakkan langkah ke masjid. Banyak langkah ke masjid. Kita naik kereta tak boleh ke? Nak kena banyak pam minyak ke? Tung kan? Tak menjadi masalah. Tapi Rasulullah memberi idea di sini, ya, banyak melangkahkan masjid, banyak pergi masjid pun boleh, dan melalui jalan-jalan yang agak jauh sedikit pun boleh, tak menjadi masalah dalam bab ini. Kemudian menunggu solat setelah selesai solat, yakni kita tunggu solat ke waktu solat yang lain. Ya, ada dalam bab ini perbahasan, kita melihat berbagai bentuk penafsiran dia. Ada yang mengatakan menunggu di mana? Di masjid sampai waktu solat yang berikutnya. Dan ada yang mengatakan dalam bab ini dia sentiasa menunggu solat-solat untuk dilakukan solat. Ala kulli hal tidak menjadi masalah. Tetapi bagi orang yang menunggu solat ke solat, sentiasa dia bersedia untuk berhadapan dengan solat, maka pahalanya seperti Rasulullah kata ar-ribat. Yakni apakah dia itu ribat? Ya, kita tengok dalam penjelasan dalam ni. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan para sahabat agar memperhatikan apa yang dia hendak ucapkan. Maka beliau mengucapkan kalimah ini agar mereka memperhatikan adapun ibadah dalam hadis ini senantiasa dalam keadaan suci. Okey, maksudnya bersentiasa berwuduk ni, ya, ataupun sentiasa dalam keadaan bersuci ini, maksudnya sentiasa berwuduk. Kemudian solat itu seperti jihad di jalan Allah. Dan dikatakan bahawa ribat adalah suatu untuk mengikut suatu. Makna di sini mengikat, menjaga pemiliknya daripada perbuatan maksiat. Ya, tidak melakukan perbuatan maksiat antara solat dengan solat. Satu, ini pandangan di antara penafsiran. Ar-ribat ialah seorang yang duduk menunggu di perbatasan jihad fi sabilillah. Disebutkan ribat, itu maksud dia. Ya, jadi besar pahalanya. Okey. Dan ini juga menunjukkan kepada kaum lelaki galakan untuk melakukan solat di masjid. Kaum perempuan tidak menjadi masalah, ya. Ada saya bagi tu kan tentang lelaki nak solat dengan duda tu, nak solat dengan janda tu. Ada? Tak ada. Ini soalan dapat. Tapi soalan ni dapat selepas sebelum anjing tu muncul, kes anjing tu. Soalan dia, rasanya tuan-tuan perempuan pun boleh jawab. Kadang-kadang kelakar juga mereka ni. Okey, soalan dia. Salam Ustaz, Sabahul Khair, Sabahul Nur. Ya, Waalaikumsalam dulu. Ada orang tanya, kalau seorang lelaki kurungan duda, okey, ajak seorang perempuan kurungan janda, solat berjemaah mereka berdua saja, kan? Boleh ke? Okey. Macam mana hukum dia? Allahu a'lam, la ilaha illallah. Tak boleh? Boleh? Solat ni. Tak boleh? Besar pahala kan solat berjemaah 27 kan? Macam mana tu? Tak boleh ke? Boleh? Ada yang ngangguk, ada tak, ada. Wallah. Okey. Kalau misalnya masuk masjid, dia nampak orang lelaki tu solat, Allahu Akbar, dia masuk je. Tak boleh? Boleh tak? Yang tu boleh pula dah ya. Okey. Secara kasarnya jawapan dia, ya, saya katakan lelaki ni, pak duda ni gedik.
Kenapa tak ajak makcik lain? Tak boleh ke? Mesti ajak janda ni seorang ni ke? Bermasalah dalam bab ini. Jangan guna atas alasan solat berjemaah. Mailah mak janda kita solat berdua berjemaah. Gedik tu. Ya. Na'udzubillah. Kalau mereka melakukan solat berdua, walaupun depan orang ramai, dia akan timbul fitnah. Ucapan orang. Kalau mereka berdua saja, akan timbul fitnah. Syaitan yang ketiga. Dia tak lari daripada tu. Oleh kerana itu kita nampak dalam bab ini, ya, tidak dibenarkan. Perempuan pergilah semayang dia, laki pergilah kamu, ya, jemaah dengan kamu punya geng. Kenapa dengan mak janda tu sibuk sangat? Kalau semayang juga, kita kena datang, ya, bawa Tok Kadi. Nak sangat semayang, pergi semayang. Lepas tu semayanglah berdua. Ya. Ini di antara fitnah-fitnah, ya. Saya katakan inilah bentuk-bentuk fitnah yang datang cuba nak menggunakan atas nama agama. Ya, dia tak tahulah siapa orang. Ya, kita jawab dengan tegas dalam bab ni, kita cuba menutup jalan-jalan fitnah. Okey. Jadi begitu kedudukannya. Masjid adalah untuk lelaki yang terbaik. Kalau perempuan nak pergi, tak menjadi masalah. Solat di masjid adalah solat untuk lelaki. Yang kita dengar adalah hadis Rasulullah sembahyang sunat, solat dalam rumah-rumah, itu semua solat sunat. Sembahyang wajib bagi lelaki sebenarnya adalah di masjid. Cuma selisih, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ya, ala kulli hal, ianya dituntut berdalilkan hadis Rasulullah, hampir aku meninggalkan seorang menjadi imam dan membakar rumah-rumah yang tidak mendirikan solat berjemaah. Kalau tidak kerana wanita dan juga anak-anak kecil, maka aku bakar rumah tersebut. Ya, dalil itu tegas menunjukkan lelaki tempat solat dia di masjid. Okey. Satu. Dan kita kena tahu juga dalam bab ini, ya, timbul pula satu masalah. Ustaz, saya suka suami saya pergi masjid. Yang suka, masya-Allah. Tapi ustaz, ada tapi pula. Terjadi satu kisah. Kan? Suami dia bagi solat masjid, kadang-kadang meeting, ialah meeting AJK masjid apa semua. Dalam meeting tu, ya, ada muslimah. Tiba-tiba dia terpaut pada muslimah tu. Aduh. Macam mana tu? Jadi lain pula ceritanya. Okey, dalam tu kita tak salahkanlah, ya, seorang lelaki itu pergi masjid, tetapi bila dah acara macam itu, lelaki itulah bersalah kerana dia tidak boleh menanggung diri dia. Ya, kita katakan tak boleh begitu. Ya. Jangan dijadikan alasan itu pula kita nak menghalang suami-suami kita dari pergi masjid. Tak boleh pula. Ya, macam seorang hamba Allah tu, suami dia baru nak berjinak masjid, jadi muazzin pula tu, masya-Allah. Ya. Bila nak pergi, isteri kata, amboi, lebih cepat dari imam. Kan? Yelah, ada muazzin, kenalah cepat dari imam. Dia kata tertekan ustaz. Setiap kali, hampir tiap-tiap kali masalah dia call. Semua berkaitan, dia nak pergi masjid, suami dia, isteri dia selalu perli-perli, ya. Yelah, orang baru nak sedar kan, isteri dia masih lagi dalam tak sedar. Saya nak azan, dia perli. Saya nak ni, dia perli. Ya. Kalah imam, dia kata. Aduh, sabar je lah. Bagi saya, lelaki sabar, ya, dalam bab-bab yang begitu. Okey, kemudian dalam hadis yang berikutnya, As-sadisu ashar an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bardain dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Al-bardani as-subh wal 'asr. Maksudnya Abu Musa Ash'ari mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga dua solat bardain dingin, maka ia masuk syurga. Al-bardain yakni solat subuh dan asar. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahawa barang siapa yang solat bardain subuh asar adalah melaksanakan dua solat tersebut sesuai perintah, melaksananya kedua pada waktunya dan berlaku berjemaah bagi yang wajib berjemaah seperti kaum lelaki, kerana solat berjemaah itu hukumnya wajib. Oleh kerana itu tidak boleh bagi seorang lelaki meninggalkan solat berjemaah sedangkan ia mampu untuk melaksanakan. Jadi ditekankan dalam masalah ini solat zuhur dan solat subuh dan asar, kerana dua solat ini agak sukar bagi kaum munafik. Ya, mereka solat subuh ambil sukar kerana nak bangun tu, dan waktu asar itu adalah waktu rehat. Ya, orang Arab kan waktu lepas asar tu, waktu itulah dia nak berehat. Pasal
Waktu itu panas, berehat dah. Tapi nak keluar-keluar tu lepas asar. Jadi dua solat ni ditekankan. Orang munafik, dua solat ni di antara solat yang bermasalah. Kemudian diikuti dengan solat maghrib dan isyak. Ya, solat itu tidak masalah. Tetapi disebabkan mereka kena datang berjemaah, itu yang bermasalah. Mereka akan cuba datang, tetapi atas dasar solat mereka datang tu atas dasar apa? Kalau Rasulullah lepas solat tengok nampak aku ada kan. Itu je. Kalau tak ada Rasulullah, mereka tak datang. Jadi itu di antara perbuatan orang munafik. Jadi solat yang begini, yang dikatakan solat orang munafik, agak berat bagi mereka, kita tunaikan. Ya, kita tunai dengan sebaik-baik supaya kita tidak dikategorikan sebagai orang munafik. Solat asar pada waktunya dan solat subuh pada waktunya, yang awal waktu. Bagi orang yang berjemaah, dia ada pilihan. Maksudnya kalau dia ikut berjemaah, terpulang pada imam tu nak melakukan solat-solat yang afdal waktu dia. Misalan dikatakan solat isyak pada waktu agak-agak malam sedikit, pukul 10, 11 tu, itulah waktu yang paling afdal. Tetapi ingat, berjemaah, bukan seorang-seorang. Seorang-seorang awal waktu. Kalau kita tunggu sampai tengah tu, jawabnya sampai subuh lah solat kita, baru nak solat. Dan ingat, dilarang kita membiasakan tidur tu tengah malam jaga baru nak solat isyak. Jangan dibuat. Ya. Ustaz boleh cover tahajud terus. Itulah kerja dia. Awal waktu yang paling afdal. Lepas tu tidurlah. Janganlah nak tengok Astro tu, kan? Lepas tu bangunlah tengah malam. Tak menjadi masalah. Adapun semua solat asalnya kita mengikut imam. Kalau imam itu mengambil waktu yang agak lewat, seperti solat zuhur, mungkin dia tengok matahari terlalu panas, maka itulah afdal bagi kita ikut. Kalau dia solat waktu subuh tu agak macam lagi setengah jam nak habis, ataupun ya setengah jam, maka kita pun ikut. Biasanya Hanafi yang akan melakukan solat begitu. Sedangkan memang ada waktu yang mana Rasulullah mengiktirafkan, tapi kebanyakan Rasulullah buat awal waktu, maka kita kena ikut. Itu bagi orang yang berada mengikut berjemaah. Tapi kalau dia tidak ikut berjemaah, seorang-seorang, maka awal waktu. Awal waktu, awal waktu. Semua awal waktu. Okey? Jadi ditujukan kepada kita, hadis ini menunjukkan orang yang menjaga waktu solat subuh dan solat asar di antara orang yang akan memasuki syurga tanpa meninggalkan solat yang lain. Jangan orang kalau macam itu, solat subuh dengan asar je kita. Ya. Wallahu alam bisawab. Okey, ada apa soalan? Jadi ya. Ya, nam. Ya, nam. Kan pasal yang ambil air semayang tu, ada orang cakap kalau ambil air semayang lagi elok letak dalam bekas. Lepas tu yang first tu kaut dengan tangan kanan, basuh tangan kanan, dan seterusnya cedok je guna tangan daripada bekas tu, daripada biar air pipe tu jatuh. Nak tanya, ada dalil ke ataupun sah ke tak buat? Okey, dia berkaitan dengan sifat wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan pada zaman dahulu kita tahu mana ada batang paip, dan cara sistem wuduk pun dia pakai macam kita gayung tu kan, dituang dia. Okey, itu cara wuduk di zaman Rasulullah, dan di zaman kita pun tak menjadi masalah. Tetapi kalau kita ada paip, maka kita boleh mengambil paip, tapi yang paling penting dalam siri sifat wuduk ni kena jimatkan air. Jadi ini kita buka, masya-Allah, cuba kita ambil wuduk, letak baldi di bawah, ambil wuduk, kita buka air tu. Kadang-kadang air baldi tu dah penuh dah, baru habis kaki. Itu menunjukkan pembaziran berlaku. Ya, kalau kita tak membazir, kita ambil sikit kan cukup kan? Jimatkan air, tak menjadi masalah. Dan kedua-dua dibenarkan. Nak mengambil cara begitu, cara begini pun dibenarkan. Tetapi saya katakan kan tangan, dia kata yang first tu tangan tu ambil air tu, yang tangan kanan yang first tu, yang tu tak boleh dah cedok terus kot. Itu okey, itu dia berkaitan dengan dalam hadis kitab Umdatul Ahkam Bukhari dan Muslim mengatakan bila yang maksud dia idza staiqadha ahadukum minan naum. Okey, jika kamu telah bangun, seorang itu bangun di waktu tidurnya,
Maka janganlah kamu mencelup tangan kamu ke dalam bekas. Ya. Larangan. Bila kita bangun tidur malam tu, kita bangun pagi tu nak celup terus. Tak boleh pada air yang sikit. Kerana apa? Kerana kamu tidak tahu di mana tangan kamu tidur di waktu malam. Ya. Yang manalah tahu kot tengah seorang tu dia tidur tengah malam ngigau, dia pergi pegang apa benda tak ni, lepas tu dia balik. Lepas tu mula dia tengok, aku malam macam mimpi berjalan kan. Lepas tu tangan tu masalah bernajis ke apa ke tak tahu. Jadi dia masuk tu takut efek pada air yang sedikit. Dia kesnya air yang sedikit. Kalau air kolah yang besar tu, air kolam pula tu, itu tak jadi masalah. Tapi kalau air yang sedikit, maka basuh tangan tu dulu baru celupkan. Itu berkaitan dengan bangun tidur kalau air yang sedikit. Tapi kalau air yang banyak tak jadi masalah. Dan begitu juga kalau kita rasakan tangan kita bermasalah, cucilah sikit, ya, baru kita celupkan. Itu kaedah dia lah. Wallahu a'lam. Tapi celup tu tak ada masalah, maknanya kita guna air tu pakai mencelup kat kata kita letak dalam macam mangkuk aja kan. Boleh. Tak jadi masalah, okey. Walaupun banyak air ni, banyak ni kita ambil uduk, tak jadi masalah. Dan kena berlatih kita ambil uduk air yang sedikit. Taklah nanti naik kapal terbang nak pergi Mekah, balik umrah, pergi umrah semua naik macam masuk pramugari tu masuk la ilaha illallah macam baru keluar daripada bilik air rumah kan. Itu silap masyarakat kita, ambil wuduk dalam bilik toilet kapal terbang macam dia ambil wuduk dalam rumah. Ini tak simple je, tak ada guna air. Maksudnya air tu boleh ni kan. Okey, sikit dia. Ya. Tentang tayamum tu, sebelum ni saya jumpa dalam semua buku yang macam saya baca kan, semua sampai ke situ. Jadi macam ada mazhab apa perbezaan dia yang mana tu betul. Okey, dia dalam penafsiran dia, oleh kerana anti duduk di Malaysia, maka cara penafsiran itu mengikut fahaman mazhab Syafi'i rahimahullah yang kita raikan, ya. Tetapi dalam penafsiran yang betul, kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah tadi kan, famsahu biru'usikum famsahu, macam mana ayat tadi? Sapulah muka kamu dan tangan kamu, ya. Dia tak sebut macam mana ayat tadi, basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Allah akan perincikan. Bila perinci, dia perinci betul-betul. Begitu juga Rasulullah. Tetapi bila tang ayat dalam surah Al-Maidah, ayat sapu tayamum, dia kata sapulah muka kamu dan tangan kamu. Stop kat situ. Dia tak kata tangan kamu hingga ke siku. Jadi penafsiran itu dikaitkan dengan penafsiran ulama-ulama, ya, 3 kurun yang terbaik mengatakan bahawa maksud sapu tangan itu ialah tangan lah. Ni tangan yang dikatakan tangan. Okey, tangan ni dia. Tapi kalau tangan ke siku sampai sini. Okey. Tangan sini. Tangan ke siku sampai sini. Jadi oleh kerana itu, kaul itu menunjukkan kepada kita bila tayamum tu yang ditafsirkan, okey, tepuk, sapu muka dan tangan. Tangan. Okey. Dah habis. Itu je. Okey. Jadi itu yang paling tepat. Bila kita menyaksikan, itu yang paling tepat. Tanpa kita menghentam bagi mereka yang sapu sampai ke siku. Jangan kita berselisih, maksudnya bertengkar dalam bab itu. Bagi saya yang tepat ni, dan mereka nak buat tu, nanti mereka akan belajar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi jalan terbaik. Wallahu a'lam. Jadi yang ulama tiga ulama tu termasuk Hambali dan yang selain pada Syafi'i ke? Ya, selain daripada Imam Syafi'i, ya. Namun kita meraihkan, mungkin ada penafsiran yang lain, tapi kita meraihkan dalam bab-bab yang perselisihan fiqh, ya. Perselisihan fiqh kena banyak bertolak ansur. Cuma bagi pendirian kita, ya, jangan jadikan perselisihan masalah fiqh kita berpecah belah, jangan, ya. Bahkan kita kena hormat antara satu sama lain, dan kita ada pendirian kita, dan kita boleh bagikan maklumat kepada orang yang lain. Itu pasal dalam bab kerak jari saja, ya, jangan bergaduh, saya kata, kerana ianya adalah masalah khilaf yang dahsyat, ya. Tapi saya punya pendirian ada, dan kita raikan orang yang lain punya. Pasal saya menyaksikan ulama-ulama muhaddis yang berada di tanah Hindi, ulama-ulama muhaddis di tanah Arab kan, mereka sendiri dalam masalah gerak jari yang berbeza-beza kan. Jadi di situ saya raikan. Wallahu a'lam. Ya, nam. Ustaz katakan mulut kan mengata-ngata kan, apa yang disampaikan hati kita terdetik.
Hati terdetik masih lagi kita katakan dia tidaklah ni, tapi dia ambil kira juga, tetapi tidak seperti yang terkeluar dari mulut. Hati terdetik mungkinlah terdetik itu gangguan syaitan, waswas syaitan, yang mana dia tidak didengari oleh orang lain. Tetapi dia yang menjadi masalah bila kita berbicara ada orang yang kedua. Itu masalahnya. Misalnya saya bicara, ada seorang di depan saya, bermulanya mengumpat, dikatakan mengumpat, ada orang yang mendengarnya. Kalau kita bercakap, seorang bercakap dengan dinding, mengumpat tak? Tak mengumpat. Cakap dengan kucing, ya. Tapi orang akan kata itu bukan mengumpat, itu gila. Kan? Ada bercakap dengan dinding kucing, itu gila. Kan? Ya. Ya, terdetik itu ada. Dia ada termasuk dalam kategori berdosa atau kita terus istighfar tak boleh? Yang sebaik-baiknya kalau benda yang kita rasa tak baik, istighfar. Pasal itu mungkin bisikan syaitan. Dan kenapa? Kalau kita bersih daripada perbuatan itu, prasangka kita sentiasa baik, disitulah di antara sifat ahli syurga. Yang mana Rasulullah menyebutkan tentang lelaki itu sampai 3 kali dikatakan ahli syurga akan masuk, ahli syurga akan masuk. Dan dapati lelaki tersebut ialah orang yang di mana sebelum tidur dia kata dia tak ada apa-apa prasangka pada sama muslim, dia maafkan jika mereka melakukan kesalahan. Berarti hati dia bersih sama muslim. Wallahu a'lam. Baik, ya. Saya boleh dengar lah semasa kita ambil wuduk, semasa kita muka, ke tangan dan sebagainya, kita membaca selawat. Okey, itu kita dah terangkan tadi. Setiap perbuatan wuduk memang kena ada dalil. Dan kita dah katakan setiap pergerakan wuduk kita, sapu muka, tidak ada satu pun doa-doa yang khusus ataupun macam kata selawat yang khusus, tak ada. Kerana kita perlukan dalil dalam bab-bab yang begini. Yang penting dalil yang jelas, setiap perbuatan kita mengambil wuduk cara sifat Rasulullah wuduk, maka dia akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Itu je. Adapun selawat ataupun doa, ya Allah jadikan muka aku begini, tangan aku ambil kitab, kaki aku tetap dan titian sirat, semua tak ada. Ya. Baik. Satu lagi. Okey. Bila kita berwuduk, Okey, siapa yang ada hal boleh ni ya, buka. kita basuh setiap anggota tu 3 kali kan? Ayuh. Bermakna kalau kepala pun 3 kali. Okey, tak apa kita. Lagi? Itu soalan saya. Oh, Kali ya. ke sekali? Okey. Di antara sifat wuduk, sekali berlaku, 2 kali berlaku dan 3 kali pun berlaku. Tetapi pada kepala dan telinga dia berlaku sekali. Itu tidak kepada 2 dan 3, dia sekali. Ya. Tetapi bagi mereka yang menganggap yang tu dia akan sentuh 3 kali kan, sebahagian tu. Okey. Okey, wallahu alam. Okey? Ya. Tadi lebih rasa lah. Dalam hadis tu mengisyaratkan disebabkan sapu rambut tu sekali saja. Tetapi bagaimana pula yang menjadi pada fahaman masyarakat kita ya tentang hanya sebahagian disapu. Ini disebabkan penafsiran dalam perbuatan Rasulullah rahimahullah, Imam Syafi'i dalam mentafsirkan itu ya, di mana Rasulullah sewaktu itu dia memakai serban, dia nak menyapu kepala, dia ambil uduk tu, dia nak sapu kepala, disentuhkan kepala dia sedikit, bahagian rambut ni kan. Lepas tu dia sapu tu. Jadi disebabkan dia sentuh sedikit, itulah yang mengatakan bahawa kita nak ambil uduk pun boleh sentuhkan kepala tu, sentuh macam tu. Sebenarnya tidak begitu ya. Sebenarnya bila kita sapu kepala, kalau tak dah tunjuk botak kepala, terbuka rahsia. Okey, kita sapu macam tu, kita tarik. Tetapi jika seorang tu pakai serban, pakai kopiah, pakai tudung, maka pada bahagian kepala dia tak perlu buka tudung dia ataupun serban dia, memadai dia sentuh dan ditarik daripada begitu kedudukannya. Ya, kalau pakai tudung, sentuhkan sedikit bahagian air di bahagian rambut tu, kepala atas tu, lepas tu tarik je lah di luar tudung tu. Ya. Telinga kena sapulah. Masuklah tangan dia. Ya, begitu kedudukannya. Okey? Lama Kak yang bertanya, Kak sembang pula. Tak apa, dah habis dah. Wallahu alam bisawab. Maka yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.